Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 主所爱的弟兄姐妹们，早上好。 Kita bersyukur kepada Dia karena Dialah Allah yang memelihara kehidupan kita sampai hari ini. 我们感谢神，因为他一直的眷顾我们到如今。 Tiba saatnya untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 这个我们要来听上帝的话，在之前我们一起来低头祷告。 Bapa kami yang ada di dalam surga, 坐在天上的父， Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. 我们在主耶稣基督里面所敬拜的父。 Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu datang di hadapan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. 这个我们来到你的面前，要来听你的声音。 Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. 主要求你向我们来说话， Nyatakan firman-Mu ya Tuhan. 将你的话向我们显明。 Karena kami tahu ya Tuhan, kami membutuhkan suara Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan untuk kami pakai di dalam kehidupan kami. 因为我们知道我们需要你的话，需要你的声音来引导我们。 Firman-Mu lah yang dapat menuntun, memimpin kami untuk melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. 只有你的话的指引，让我们才能够活着讨你的喜悦。 Berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di rumah maupun kedua hamba-Mu yang akan berbicara dan yang akan menerjemahkan. 祝福我们今天每一位在你面前的儿女，不论是听的还是讲的。 Biarlah kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. 愿我们都能够从你的话语的里面得到祝福。 Ini doa kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. 这是我们的祷告，我们来到你的面前，来向你感恩，向你呼求，奉靠耶稣的名，阿门。 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 主所爱的弟兄姐妹们， Hari ini tema kita adalah mengasihi yang sulit. 今天的讲题是难实行的爱。 Bukan mengasihi itu sulit, tapi mengasihi orang-orang yang sulit. 不是说爱困难，而是说去爱那些比较难爱的人。 Siapakah yang dimaksud dengan orang yang sulit? 哪一些是比较难去爱的人呢？ Kita akan melihat bagian firman Tuhan yang akan memimpin kita, menuntun kita untuk memahami tema ini dari Matius 5 ayat 43 sampai 48. 我们看马太福音第5章18节到22节。 Matius pasal yang kelima ayat yang ke-43 sampai 48. Saya akan baca terlebih dahulu di dalam bahasa Indonesia, kemudian di dalam bahasa Mandarin oleh Guru Injil Paul. 马太福音第5章43节到48节，先用印尼文来读，然后用中文来读。 Firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. 马太福音第5章43节到48节，你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人，也照歹人。 降雨给义人，也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？我们若单请你弟兄的安，彼人有什么长处呢？
就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全，像你们的天父完全一样。 Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan lebih berfokus kepada ayat 43 dan ayat 44. 弟兄姊妹，今天早上我们更加专注在43节跟44节的里面。 Saudara, kalau kita bandingkan Imamat 19 dan ayat 18 dan Matius 5 ayat 43 ini ada satu perbedaan. 若是我们跟利未记19章18节的里面跟马太福音第5章43节的比较，我们发现有一些的不一样。 Karena itulah dikatakan bahwa harus kata yang tepat di dalam Matius 5 ayat 43 ini, kamu telah mendengarkan apa yang telah dikatakan. 位子里面，耶稣基督说：“你们已经听见有话说。” Karena sebagaimana yang kita baca di dalam Imamat tadi, kita tidak melihat di sana tentang bencilah musuhmu. 那在利未记19章18节里面，他没有提到说要恨你的仇敌。 Tetapi kata yang ada adalah kasihilah sesamamu manusia. 它里面说要爱人如爱己一样。 Lalu dari mana kata bencilah musuhmu ini muncul, saudara? 但是恨你的仇敌从哪里来出现呢？ Saudara, beberapa penafsir mengatakan bahwa kata ini adalah tambahan. Bencilah musuhmu adalah tambahan yang diberikan oleh para orang-orang Yahudi pada saat itu. Di dalam mereka membaca atau menafsirkan Imamat 19 ayat 18. 就很多的解经家，他们认为这一节恨你的仇敌是一些犹太人他们自己添加上去的。 Bagi mereka, sesama mereka adalah sebangsa, orang yang sebangsa, seiman, warna kulit, bahasa, budaya, dan orang yang baik dengan mereka. 对于他们来说，你的邻舍就是他们所认为的本国的子民，他们拥有同样的肤色、同样的语言。 Jadi mereka memahami atau mengajarkan kasihilah sesamamu manusia itu dengan memberikan tafsiran bahwa sesama kita itu hanyalah orang yang sebangsa dengan kita, seiman dengan kita. 为止他们自己解释要爱你的邻舍，他们的解释就是说要爱自己的同胞，爱自己本国的子民。 Karena itu tidak heran saudara kalau kita membaca khususnya di dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Di sana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bagaimana mereka membedakan antara sesiapa sesama mereka dan yang bukan sesama mereka. 为止不奇怪的，在圣经里面有提到，当好撒玛利亚人他们要来帮助那一个人的时候，他们就发现这里面有一些人，他们就有不同的对待。 Dalam perumpamaan itu dikatakan ada orang Lewi dan juga para imam yang turun dari Yerusalem untuk berangkat ke Yeriko. 这里面就提到有一些的祭司，有利未人，他们从耶路撒冷下来，要到耶利哥那边去。 Dan di dalam perjalanan mereka bertemu atau orang Lewi ini dan imam ini bertemu dengan seorang yang dirampok oleh penyamun. 那这里面就提到祭司跟利未人，他们就碰到一个人，他被强盗抢夺了。 Namun dari kedua orang ini tidak seorang pun yang membantu atau menolong menyelamatkan orang yang mengalami penyamun ini, yang hadang oleh penyamun ini. 但是祭司跟这个利未人，他没有帮忙这一个被强盗所抢夺的人。 Dan yang menariknya saudara adalah yang menolong adalah orang Samaria. 但是很奇怪的就是一个撒玛利亚人却来帮助这一个人。 Saudara, bukankah orang Lewi, para imam itu harusnya mereka paham dengan baik bagaimana menyatakan kasih atau bagaimana mengasihi orang lain? 弟兄姐妹们，不是祭司跟利未人，他们更加的明白当如何去爱自己的邻舍吗？ Tetapi justru yang kita lihat adalah orang Lewi dan imam itu tidak menolong. 但是我们发现，就是这一个祭司跟利未人，他们却是没有去爱这一个人。 Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. 就是爱的弟兄姐妹们，
Di tengah-tengah pengajaran yang mendarah daging, Tuhan datang berkata atau mengajarkan sesuatu kepada mereka bagaimana mereka harusnya mengasihi. 对于弟兄们，对于这些的教导已经刻骨铭心，对于这些犹太人来说，主耶稣要教导他们。 Kenapa saya mengatakan bahwa pengajaran tentang bencilah musuhmu adalah satu pengajaran yang sudah mendarah daging? 为什么我说里面恨你的仇敌这样的教导已经刻骨铭心在犹太人的心里面呢？ Saudara, kalau kita melihat sejarah daripada bangsa Israel, mereka memiliki banyak musuh, khususnya bangsa-bangsa kafir. 若是我们了解这一个犹太人的历史，他们之前呢，他们经历了很多的遭遇，他们也是有很多的敌人。 Dan dapat dikatakan bahwa mereka memiliki satu trauma, satu hal yang membuat mereka takut tentang berhadapan dengan para musuh atau bangsa-bangsa yang lain, kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. 他们曾经经历一些的事情，以致他们害怕去面对那一些的外邦人，面对他们的仇敌。 Sehingga saudara, ketika Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 但是耶稣说要爱你的邻舍，为那些逼迫你们的祷告。 Mungkin ini adalah satu hal yang sangat sulit bagi mereka. 可能对他们来说，这是一个很难做到的事。 Mereka bisa berkata, wah itu adalah hal yang tidak mungkin kita lakukan. 对他们来说，这是一件很不可能实现的、不可能实行的。 Bukankah kita sudah diajarkan bahwa kita harus mengasihi sebangsa kita, mengasihi sesama kita, tetapi kita harus membenci musuh kita. 不是我们已经被教导了说要爱我们的邻舍，爱我们的同胞，要恨我们的仇敌吗？ Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika mereka mendengarkan Tuhan Yesus berkata hal yang berbeda dengan pengajaran mereka, dengan pemahaman mereka tentang musuh. 弟兄姐妹们，当他们听到耶稣基督给他们的教导是跟他们完全相反的时候， Ini adalah satu hal yang tidak mudah untuk mereka lakukan. 对于他们来说，这是一件很难去施行出来的。 Saudara, saya mau bertanya kepada kita, bagaimana respon kita ketika kita mendengarkan firman berkata, tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan berkata kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 弟兄姐妹们，当我们听到说，只是我告诉你们要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，我们的反应怎样？ Mungkin kita akan berkata bahwa saya tidak memiliki musuh, saya orang yang baik. 可能我们会说我没有仇敌啊，我很好。 Saya orang yang tidak mencari masalah atau membuat masalah dengan orang lain. 我没有跟别人产生一些的矛盾，也没有制造一些的麻烦。 Dan seterusnya alasan-alasan yang kita bisa buat untuk berkata saya tidak memiliki musuh. 可能我们有很多的理由，我们就说很多的借口，我们就说我们没有我们的仇敌。 Saudara yang dikasih dalam Tuhan, memang harusnya lah demikian. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, seharusnya kita tidak boleh memiliki musuh. 弟兄姐妹，实在的，我们作为基督的上帝的儿女，那我们应该是在我们的生活里面不可以有仇敌。 Tetapi kita harus ingat bahwa kita berada di dalam satu komunitas di mana kita berelasi satu dengan yang lainnya. 但是我们知道，我们活在一个社群的里面，就群体的相交。 Dan seringkali tanpa sadar kita melakukan kesalahan, baik melalui perkataan kita maupun tindakan kita. 可能有时候无意的，我们就通过我们的言语或者我们的行为。 Dan hal yang tersulit yang kita lakukan, yang akan kita lakukan adalah memaafkan atau minta maaf. 那对于我们来说，最难做的事情就是我们就，比如说我们说对不起，或者是我们请求他的原谅。 Kita seringkali saudara berhitung-hitung, bagaimana mungkin saya bisa memaafkan dia? Dia sudah sangat menyakiti saya. 常常有时候我们就是斤斤计较，我们就说他已经这样子的伤害我，我如何能够去原谅他呢？
Bukan cuma 1-2 kali, tapi berkali-kali dia melakukan kesalahan dan hal itu sangat menyakitkan saya. 他不单单是一次又一次的犯错，他而是做了很多的错事，一直的伤害我。 Saudara, hal ini mengingatkan kita kepada pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali kami harus mengampuni Tuhan? 这样的事情让我们能够想到，当彼得问主耶稣说：“主啊，当我的弟兄得罪我，我要饶恕他几次呢？” Kemudian dia memberi batasan sampai 7 kali. 彼得说：“我最高的限度就7次。” Satu pertanyaan yang sebenarnya menjadi pergumulan kita bersama, saudara. Sampai berapa kali kita harus memberikan pengampunan? 那一个的问题就是我该饶恕我的弟兄多少次呢？这也是成为我们个人的挣扎。 Sampai berapa kali kita harus memaafkan orang yang menyakiti kita, orang yang melakukan kesalahan kepada kita? 要到几次呢？我们饶恕我们那些伤害我们的人，或者得罪我们的人呢？ Namun firman Tuhan bagi kita hari ini dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. 但是今天上帝的话告诉我们说，要爱你们的仇敌，为那些逼迫你们的祷告。 Ini berarti bahwa tidak ada batasan bagi kita untuk memberikan pengampunan atau mengasihi orang yang menjadi musuh kita. 那这样的要求就让我们去无限制的去饶恕、去爱我们的仇敌。 Kalau begitu saudara, siapakah yang menjadi musuh kita atau apa yang menjadi ukuran bahwa orang itu dikategorikan sebagai musuh kita? 那对于我们来说，就是仇敌这样的一个的标准概念到底是什么呢？ Kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani yang dipakai di dalam ayat ini, 若是我们去留意它的原文，就是希腊语里面， maka kata musuh yang dipakai di dalam bahasa Yunani itu adalah ektros, 那它里面的原文就是 ethros， yang memiliki 3 pengertian. 就有3个的概念在里面。 Yang pertama, orang yang membenci kita. 第一样就是那些讨厌我们的人。 Saudara, kita tidak bisa menyangkal bahwa ketika kita berrelasi dengan orang lain, 弟兄姊妹们，不可以否认的是，当我们跟别人建立关系的时候， pasti ada orang-orang yang tidak senang dengan kita. 肯定有一些的人他们不喜欢我们。 Kita tidak bisa tahu apa yang dia tidak senangi, mungkin perkataan kita, gaya kita, atau cara kita berbicara, kita tidak tahu. 我们不知道他们为什么不喜欢我们，可能是通过我们的言行，通过我们的言语等等别的一些的事情。 Tetapi yang pasti bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. 但是一件事情就是我们不可能去讨全部人的喜欢。 Karena itu tidaklah heran kalau ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, ada orang-orang yang membenci kita. 为此不奇怪，有一些人他们讨厌我们，他们恨我们。 Pengertian yang kedua adalah orang yang suka bertentangan atau berlawanan dengan kita. 那第二样就是那些喜欢跟我们唱反调的人。 Saudara, ini mungkin jarang kita temui, tapi ada orang-orang yang demikian yang selalu suka berlawanan atau bertentangan dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. 可能很少，但是也是总会有这样子的人，他们喜欢跟我们唱反调，喜欢就是跟我们就是对抗。 Dan saya mau berkata bahwa orang-orang yang demikian sebenarnya dasarnya adalah memang dia membenci kita. 那这样的人呢，他们最根本，他们的根动机就是他们本来就讨厌我们。 Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, memberikan usulan ataupun mengucapkan sesuatu, dia akan selalu menentang dan dia akan selalu melakukan sesuatu yang berlawanan. 当我们做一些事情，当我们发表一些的事情的时候，那这样子的人，他们肯定会来对抗我们，抵挡我们，甚至说一些不好的话。
Yang ketiga adalah orang yang mendatangkan kesulitan atau kesukaran. 那第三人就是能给人制造麻烦、困难的人。 Saudara, mungkin kita berjumpa dengan orang-orang yang demikian, yang sudah menyulitkan kita, yang sudah membuat kita mengalami kesukaran. 可能我们曾经面对这样子的人，他们给我们带来一些的麻烦，让我们就是承受了一些的痛苦。 Misalnya mengambil sesuatu dari kita atau meminjam sesuatu dan tidak mengembalikannya. 有可能就是他就是来找我们，就是从我们身上借一些的东西，但是他却没有还。 Dan saya mau berkata bahwa orang-orang yang demikian bisa ada di sekitar kita. 可能我在说这些的人可能在我们的身边， Tidak mesti yang berbeda bangsa dengan kita atau berbeda agama dengan kita, saudara. 可能不一定跟我们有不同的信仰，或者是跟我们是不 Tapi 同 itu 的国 bisa 家。 ada di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah tempat tinggal kita, di tengah-tengah pelayanan kita, saudara, di tengah-tengah gereja. 那这样的人可能出现在我们家里面，可能出现在我们住的地方，或者是出现在我们服侍的地方。 Setuju atau tidak, ketika kita bertemu atau ada bersama-sama dengan orang yang demikian, kita akan merasa tidak nyaman. 不管大家同意与否，当我们跟这一些的人在一起的时候， Karena ada satu relasi, ada satu hubungan yang tidak harmonis. 因为有一个不和谐的关系在里面。 Ketika kita berbicara, mungkin kita melihat cara dia memandang kita itu sangat tidak mengenakan. 当我们在交流的时候，就看他对待我们的眼神，让我们感觉到不开心。 Sehingga itu membuat kita sangat tidak nyaman. 那这样的事情就让我们感觉到不舒服。 Saudara, berdasarkan kata actors ini, inilah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang menjadi musuh kita. 那这些圣经里面的教导就说，就是透过这一个的词告诉我们，就是这些的人。 Sekali lagi saudara, saya mau berkata bahwa orang-orang yang demikian bisa ada di dalam keluarga kita, bisa berada di sekitar tempat tinggal kita, dan terlebih bisa berada di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pelayanan. 我在说这一些的人有可能出现在我们家庭的里面，在我们住的地方，或者在我们一起服侍的团队的里面。 Ada banyak contoh saudara, keluarga, anggota keluarga berkelahi, saling memusuhi satu dengan yang lain. 有很多很多的例子，就是在家庭的里面，他们彼此的有冲突，变成是仇人在里面。 Tetangga satu dengan tetangga yang lain saling tidak menyapa. 就是邻居跟邻居之间不互相的问候。 Dan sangat miris ketika hal itu terjadi di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah gereja, saudara. 若是这样的事情发生在教会的里面，发生在服侍的团契的里面，那这样的事情就很危险。 Bukankah gereja adalah tempat untuk menyatakan kasih? 教会不是彰显爱的一个的地方吗？ Bukankah gereja adalah tempat orang-orang yang mengenal kasih Allah? 教会不是一群的人，他们认识明白上帝的爱吗？ Tapi sekali lagi saudara, saya mau mengatakan bahwa pada faktanya justru di dalam gerejalah kehilangan kasih. 但是实际上，更多的时候是在教会的里面，他们失去了爱。 Justru di tengah-tengah pelayananlah ada kasih yang menjadi suam satu dengan yang lainnya. 就是因为在团队的里面缺少了爱，然后彼此之间变得冷淡。 Apa yang harus kita lakukan saudara jika itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah gereja kita? 弟兄姐妹们，若是这样的事情发生在我们家庭的里面，在我们生活的社区的里面，或者在我们服侍的团队的里面，我们应该做什么？ Sekali lagi firman Tuhan membawa kita pada hari ini, kasihilah mereka dan berdoalah bagi mereka. 那今天上帝的话就告诉我们说，爱你们的仇敌，为那些逼迫你们的祷告。 Kenapa tidak cukup hanya dikatakan kasihilah musuhmu? 为什么不单单只是说爱你们的仇敌就够了？ Tetapi Tuhan menyandingkan kata ini, kasihilah dan berdoalah
bagi mereka. 那主耶稣就将爱你的仇敌跟为那逼迫你们的祷告并列放一起。 Saudara, di sana dikatakan mengasihi itu berarti memperhatikan, mempedulikan orang lain atau musuh kita. 爱我们的仇敌意味着我们要关心他们，我们要注意他们。 Dan tidak hanya itu, kita harus mendoakannya. Berdoa berarti meminta berkat Allah turun atas dia. 那不单单是我们为爱我们照顾到他们，我们也是为他们祷告，就希望上帝的恩典能够临到他们身上。 Ini menjadi satu pergumulan yang sangat sulit, ini menjadi satu pergumulan yang sangat berat ketika kita diperintahkan untuk melakukan hal ini. 当我们被要求去爱我们的仇敌，为了逼迫我们的祷告的时候，这对我们来说就是很难去实行。 Perhatikanlah dan pedulikanlah dan doakanlah, mintalah kepada Tuhan supaya berkat-Nya turun atas dia. 我们去关心他们，我们去照顾他们，为他们祷告，希望上帝的祝福能够临到他们身上。 Mudahkah saudara kita lakukan? 我们很容易能够做得到吗？ Kalau orang yang baik dengan kita, kalau teman kita, pasti kita dengan sukarela, dengan sukacita melakukannya. 那些对我们好的人，或者是我们的朋友，我们会很甘心情愿的为他们来做。 Tapi ketika kita diminta untuk melakukan itu kepada orang yang kita tidak sukai, kita tidak senangi, tidak menyenangi kita, maka itulah yang menjadi hal yang sulit. 那当我们被要求去为那些伤害我们、不讨我们喜欢的人，为他们来祷告，希望上帝的祝福临到他们身上，不容易。 Tetapi firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini bukanlah pilihan bagi kita. Kalau saya mau, saya lakukan. Kalau saya tidak mau, saya tidak mau lakukan. 但是上帝的话就是告诉我们，就是让我们要去遵行的，不是我们可以选择不去做。 Karena ini adalah satu perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kasihilah dan berdoalah bagi mereka, yaitu musuhmu. 因为这是一个耶稣基督给我们的命令，叫我们去爱我们的仇敌，为那逼迫我们的祷告。 Bagaimana mungkin doa itu menolong kita untuk bisa lulu atau bisa mengasihi orang yang sudah menyulitkan kita, sudah mendatangkan kesukaran bagi kita. 那就是当我们在祷告的时候，就是给我们爱，给我们力量，让我们能够以真诚的心去爱那些给我们带来麻烦、讨厌我们的人。 Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah harusnya menjadi satu pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan. 那这样的事情就是让我们能够跟耶稣基督一同来经历。 Ketika kita datang kepada Tuhan dengan penuh kemarahan, penuh kebencian, 当我们心里面充满着愤恨，当我们心里面充满着一些的怨恨的时候， maka secara perlahan kemarahan itu, kebencian kita itu menjadi hilang. 那当我们来到耶稣的面前，那我们的怨恨就会被消失了。 Bagaimana itu bisa terjadi, saudara? 那这样的事情如何能够发生呢？ Itu adalah karya Roh Kudus yang diberikan kepada kita. 因为有圣灵的能力工作在我们的身上。 Karena itulah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji bahwa dia akan memberikan seorang penolong kepada kita. 为此，当主耶稣升天的时候，他应许说他会赐下一位安慰者、帮助者来帮助我们。 Dan satu pekerjaan Roh Kudus yang kita alami, yang bisa kita alami orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah kita bisa dilembutkan hatinya. 那我们圣灵在我们信徒的身上的一个的工作，就是圣灵来软化我们的心。 Di dalam kitab Yehezkel dikatakan, aku akan memberikan kepada mereka hati yang lembut. 在耶利米书里面的记载就说，我要赐给他们一个温柔的心。 Karena itulah kita melihat di sini, doa bisa membuat kita, menolong kita, tidak lagi memiliki kebencian atau kemarahan kepada orang lain. 那借着祷告，能够让我们不对人产生一些的怨恨、一些的仇恨，那我们的这些的愤恨能够消除。 Tetapi sebaliknya, kita menjadi orang yang lembut,
kita menjadi orang yang bisa memaafkan orang lain. 然后我们能够去饶恕他们，我们能够有一个温柔的心，我们能够去原谅他们。 Saudara, saya mau berkata bahwa ini adalah anugerah Tuhan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. 弟兄姊妹，我们要说，这是上帝给我们信徒的一个恩典。 Secara manusia kita tidak sanggup, kita tidak bisa. Kecenderungan kita adalah melakukan sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang lain kepada kita. 对于我们人的习性来说，我们都喜欢以恶报恶。 Keinginan daging kita adalah memberontak dan membalas apa yang orang lain sudah lakukan kepada kita. 那我们的人的习性就是喜欢去反抗，去报复那一些伤害我们的人。 Tetapi syukur kepada Tuhan Allah yang telah mengasihi kita. 但是我们感谢神，神先爱了我们， Sehingga oleh anugerahnya dia memberikan hati yang lembut kepada kita untuk bisa mengasihi orang yang sulit kita kasihi. 因着他的恩典，他赐给我们温柔的心，让我们能够去爱那些比较难爱的人。 Dan yang menarik saudara dari bagian yang kita baca hari ini adalah di ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. 48节里面告诉我们说，你们要完全，像你们的天父完全一样。 Apa artinya saudara perkataan ini haruslah kamu sempurna? 这里面说你们要完全，意思是什么呢？ Siapa yang bisa melakukan dengan sempurna atau siapa yang bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan dengan sempurna, tanpa bercacat? 谁能够这样子的完全，就好像耶稣基督所做的一样，这样子的无瑕疵。 Kata sempurna di sini bermakna bahwa apa yang kita lakukan itu harus menyeluruh, harus utuh. 这个完全的意思就是你们做的就是要完整，要一个整全的做。 Ayat-ayat sebelumnya menolong kita untuk memahami tentang kesempurnaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. 那之前的一些的经文就告诉我们，让我们能够更深的去明白耶稣基督所说的完全是什么。 Di ayat 46 dan 47 diberikan satu contoh, dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? 你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？ Jadi di sini Tuhan mau menuntut kita, meminta kita, memerintahkan kepada kita untuk melakukan lebih daripada pemungut cukai ataupun orang yang tidak mengenal Allah. 那这样的一些经文呢，这些的经文就教导我们，绝是要求我们比这些的税吏，比这些的外邦人做得更好。 Pemungut cukai bisa berbuat baik kepada sesamanya pemungut cukai. 税吏能够对他的身边的人能够做一些的好事， Orang yang tidak mengenal Allah pun bisa memberikan salam kepada orang lain. 那些不认识上帝的外邦人，他们能够去问候身边的人。 Karena itu kita diperintahkan untuk lebih daripada pemungut cukai dan orang yang tidak mengenal Allah. 那我们被要求要比税吏跟这个的外邦人要做得更好。 Saudara, ini adalah satu hal yang sangat indah. Sekali lagi saya mengatakan satu hal yang sangat indah. Hak-hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita, orang yang percaya kepadanya. 弟兄们，我觉得这是一件非常美好的事情，就是耶稣基督所给我们信靠他人的一个特殊的权柄。 Kenapa kita harus melakukannya lebih sempurna? Karena kita adalah anak-anak Allah. 为什么我们要做的比这些的人他们做得更好呢？因为我们就是上帝的儿女。 Akan menjadi aneh saudara kalau kita mengaku sebagai anak Allah,
tapi kita hanya mengasihi orang-orang tertentu. 但是若是我们作为上帝的儿女，我们只是爱那些爱我们的人， Akan aneh kalau kita cara mengasihi kita seperti pemungut cukai dan orang-orang tidak mengenal Allah. Apa istimewanya, saudara? 若是我们的爱就好像是这个税吏还有外邦人一样，那就感觉到非常的奇怪。那我们的特权在哪里？ Karena itu, saudara, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus di sini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka, itu adalah satu keistimewaan yang diberikan kepada kita. 为此，耶稣基督说要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这是耶稣基督给我们人的一个的特权。 Karena itu pada hari ini untuk kita renungkan bersama ada dua hal yang saya berikan untuk kita bersama-sama renungkan bersama. 那今天我就给大家2点，让我们一起来思想。 Yang pertama adalah mari kita belajar mengasihi sesama kita, termasuk orang yang sulit kita kasihi. 让我们能够彼此爱我们身边的人，也爱那一些看起来比较难爱的人。 Saudara, saya mau berkata bahwa suka atau tidak, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang sulit untuk kita sapa, sulit untuk kita kasihi. 弟兄姐妹们，就是肯定我们肯定会遇到的，有一些的人就是让我们去感觉到很难去跟他们问候，很难去跟他们相处。 Tetapi hari ini firman Tuhan datang menyapa kita untuk mengasihi orang-orang yang demikian. 但是今天上帝的话教导我们说，让我们去爱这一些的人。 Yang kedua, mari kita belajar untuk tidak mendatangkan kesulitan bagi orang lain, tidak menjadi orang yang mencari-cari masalah, dan tidak menjadi orang yang merugikan orang lain. 那让我们就成为第二个，就让我们不要成为那些给人制造一些的麻烦，给人带去一些的困惑，或者是使别人受亏损的人。 Identitas kita adalah kita itu adalah anak-anak Allah. 我们的身份就是我们是上帝的儿女。 Ayat 45 dikatakan, karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. 45节说，这样你就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人，也照歹人，降雨给义人，也给不义的人。 Kalau Bapa kita adalah orang yang sangat bermurah hati, maka kita pun sebagai anak-anaknya harusnya bermurah hati. 若是我们的天父上帝这样子的充满着慈爱，那我们的心也应该是充满着怜悯。 Meskipun itu tidaklah mudah, tetapi sekali lagi firman Tuhan ini bukan pilihan, tapi perintah bagi kita. 虽然看就是做起来比较难，但是要记得，这个圣经的教导是上帝给我们的命令。 Dan biarlah kita berdoa kiranya kita dianugerahkan kemurahan daripada Tuhan untuk senantiasa memiliki hati yang lembut. 而且我们恳求天父的怜悯，让他能够赐给我们有温柔的心， Sehingga kita dapat mengasihi orang-orang yang sulit, orang-orang yang membuat kita mengalami kesulitan, mengalami kesukaran. 就是我们能够去爱那些讨厌我们的人和我们唱反调的人，给我们制造麻烦的人。 Tuhan kiranya menolong kita, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dan selaku hamba Tuhan, saya berdoa kiranya di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, bahkan di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah pelayanan kita, kita menjadi pembawa kasih Tuhan. 愿神赐福大家。我作为上帝的仆人，我就为大家祷告。愿就是上帝在你们的身上，在你们周围的邻居，能够在你们服侍的地方，让你们真的能够活出上帝的爱。 Kehadiran kita mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Tuhan memberkati dan menolong kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Amin. 愿我们所在的地方能够给别人带去和平，带去上帝的爱。这是上帝的话。
我们一起来祷告。 Kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman-Nya yang kita sudah boleh baca dan renungkan bersama hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们感恩上帝已经将他的话赐给我们，让我们能够一起来思想，一起来遵行。那我们就来感恩，我们来祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. 天父，我们向你献上感恩。 Kalau firman Tuhan hari ini kembali menyapa kami, mengingatkan kami ya Tuhan. 若是你的话来触摸我们的心， Apa yang harus kami lakukan dan bagaimana seharusnya kami ketika berhadapan dengan orang-orang yang sulit, orang-orang yang sudah menyusahkan kami, mendatangkan hal-hal yang tidak menyenangkan ya Tuhan. 你的话已经教导了我们，教导我们如何去对待那些伤害我们、让我们感觉到不开心、给我们带来麻烦的人。 Sekali lagi kami berdoa kiranya Tuhan melembutkan hati kami untuk bisa memberikan kasih kepada orang lain. 主要真的求你来软化我们的内心，让我们能够去爱我们身边的人。 Meskipun kami tahu ya Tuhan bahwa hal itu tidaklah mudah, hal itu sulit untuk kami lakukan. 虽然我们知道这样的事情做起来比较难， Tetapi kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami untuk boleh mengasihi dan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami. 让你的圣灵来软化，来帮助我们，让我们能够去为那些在我们身边的人来祷告。 Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan menumbuhkan kasih seorang di antara kami di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. 主，求你将你的爱浇灌在我们每个人的身上，在我们家庭的里面。 Tuhan menganugerahkan kasih yang sejati, kasih dari Allah itu di tengah-tengah keluarga kami. 主，让你真神的爱能够彰显在我们家庭的里面。 Kami juga boleh menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang di sekitar kami, bahkan di tengah-tengah pelayanan kami ya Tuhan. 我们也是能够成为上帝你爱的管道，流入到我们身边的人的身上，也是流入到我们服侍的团队的里面。 Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. 主，我 Amin. 们感谢你，这是我们的祷告，这是我们的感恩，这是我们的请求。我们在基督的里面，我们献上一切祷告。阿门。